روح آبائنا وأمهاتنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang berusaha lagi dia kasihi ngusi surau Megat Tarawih dan seluruh barisan jatuh kuasa, tuan-tuan yang arif, puan-puan, seluruhnya bakal ahli syurga Allah Subhanahu wa taala hendak. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya serta inayahnya. Allah izinkan kita untuk bertemu pada malam ini dalam kerangka untuk kita menantikan masuknya waktu isyak. Dan kita baru sahaja selesai solat fardu secara berjamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menerima amal kebajikan kita, amal kefarduan yang memang diwajibkan ke atas kita, atas kita umat Islam, terutamanya apabila masih lagi kita mempunyai nyawa yang berbaki ini, nyawa yang berbaki ini. Pertama dan syukur juga dan terima kasih kepada Cikgu Duan yang mengatur majlis pada malam ini, yang sentiasa cakna dengan beratnya untuk kita sentiasa berada dalam majlis-majlis ilmu yang membawa sebenarnya cetusan daripada majlis ilmu ini menghadirkan kita dan bersama kita ialah para malaikat. Dan kalaulah tidak ada di kampung-kampung ataupun di mana-mana di qaryah-qaryah itu tampaknya majlis-majlis pengajian seumpama ini, maka kuranglah kunjungan malaikat rahmat itu sendiri hadir ke qaryah itu. Jadi kewujudan surau, menghidupkan majlis ataupun mewujudkan majlis-majlis ilmu seumpama ini secara tak langsung sebenarnya menyelamatkan ummah, menyelamatkan qaryah menjadi satu fardu kifayah, sesuatu yang dituntut, yang mengharmonikan suasana kita dalam kehidupan kita, yang menganjurkan adalah dapat kebaikan, yang hadir mendapat kebaikan, yang berada di depan ni menumpang kebaikan yang ada. Dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu semuanya akan menjadi saksi. Semua alam-alam yang berada di sekeliling kita sepanjang perjalanan kita daripada rumah kita, daripada sebesar zarah hinggalah sebesar-besar makhluk pokok dan sebagainya, daripada sebesar zarah yang tak nampak itu pun akan menjadi saksi bahawa kita ini berusaha, bermujahadah untuk hadir ke dalam majlis ilmu dan juga berada di dalam melaksanakan solat berjamaah atas kefarduan kita. Itulah betapa tingginya hikmah berjamaah itu sendiri, dan dituntut, sangat-sangat dituntut kepada terutamanya kaum lelaki yang di rumah sana. Ala kulli hal, kita doalah bersama agar sentiasa kita ini, apa yang diusahakan ini menjadikan sebagai suatu sandaran dan juga akan satu masa nanti sebagai turning point kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi belum dapat hadir bersama. Dan janganlah jemu. Cabaran untuk membuatkan ataupun mewujudkan majlis ilmu ini banyak halangannya. Saya faham sangatlah Cikgu Duan mengatur jadual ni. Bila seorang tu tak dapat datang, macam mana dia serabut nak memikirkan, nak jaga hati jamaah lagi, nak jaga itu ini dan sebagainya, dan merasa nak menjadi satu tanggungjawab yang besar. Kita pun hebah iklan macam-macam. Sebenarnya ini semua cabaran dalam berdakwah. Jauh daripadanya ialah kalau kita tengok sahabat Rasulullah SAW sendiri, cabaran dia berdakwah lagi besar. Kita baru cabaran kita nak hantar mesej
Nak bagi tahu malam ni pengajian pun, kita kadang-kadang kita nak masuk tu pun tengok grup juga. Kan takut segan. Kan aku hantar garang, dia kata aku ni berjurus sangat. Dia sampai tahap macam tu. Allah uji kita. Walhab boleh sangat pun kan. Kalau kita nak forward, kalau benda-benda bukan-bukan, senang laju je. Tak kira grup mana. Dia tu dalam part macam tu. Begitu juga dulu, dalam erti kata dulu buat poster. Tanpa sana sini poster dan sebagainya. Yang hadir orang itu juga. Buatlah banner dan sebagainya. Yang hadir orang tu juga. Tapi kalau nak campur ataupun nak lihat lain daripada orang yang biasa je kan, tulis itu jamuan Aidilfitri. Dia lain sikit kan. Ala kulli hal itu apa pun sebenarnya ujian untuk kita juga. Allah mengatur dan sebagainya. Ada bahagian-bahagian masing-masing. Kita buat cara kita, Allah bagi bahagian kita. Dan kita kena jaga amal kita. Kadang-kadang kita dah buat, kita rasa dah sampai-sampai kita, aku dah letih dah. Aku ajak orang macam-macam dah, tapi tak datang. Dia nak uji tu. Nak uji sebenarnya, nak uji. Sebab zaman Rasulullah pun ramai mana yang dulu. Kalau zaman Nabi Nuh AS, lagilah dakwah sampai beratus-ratus tahun. Tengok berapa orang yang pengikut dia. Kalau kita nak tengok tahap kita apa dah sangat. Zaman Nabi Nuh tu sampai beratus tahun dan sebagainya. Kita baru 63 tahun kalau ke umurnya sampai 63. Cikgu Wan tak sampai lagi. Kan? Alhamdulillah cikgu Tafur dah lebih kan. Dah lebih 63 kan. Berapa dah sekarang ni cikgu? 70 lebih. Alhamdulillah sihat lagi. Kami ni yang belum pencen ni tak tahulah sampai dak tahap macam cikgu Tafur. Abang dan sebagainya kan. Jadi so betapa syukurnya. Abang saya pun baru semalam pencen Razak. Tahap-tahap macam tu Allah. Tengok segor kan. Orang tengok segor kan sebagainya kan. Kita nanti tak tahulah mikir puas baik rasa nak pencen cepat, rasa nak pencen cepatnya. Dan sebab berada di sekeliling kami ni pun ramai yang belum sempat pencen. Dia pencen terdahulu daripada kami. Jadi itulah. So hakikatnya semuanya ini semua ketentuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pun kita perancang, Allah yang menentukan. Sepatutnya saya pada minggu bila lah, 2 minggu lepas. Dah 2 kali dah tertunda. Saya baru habis kuarantin ni tuan-tuan. Tawakal ala Allah. Tapi kuarantin bukan kita pesakit, kita ni sebagai nak jaga masyarakat je. Kontak rapat tapi tak ada langsung gejala. Yang pesakit yang saya kontak itu pun tak ada langsung bergejala, tapi disahkan positif. Inilah tuan-tuan. Saya tadi baru pukul 3.30 masih lagi dekat Kuala Lumpur di Selayang. Jadi dalam tengah hari tadi dapat juga mendengar taklimat salah seorang daripada doktor yang juga sebagai wakil kami semua. Tadi ada hadir mesyuarat perbincangan kepimpinan mutawif untuk bawa jemaah umrah. Dan salah seorang daripada wakilnya itu adalah doktor. Nak menceritakan gambaran mengapa COVID ni ataupun sekarang ni kan, kalau balik umrah dan sebagainya nampak ketara sangat dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsikanlah sebelum kita buka kitab, tapi kita pun tak boleh nak lama buka kitab. Tadi dah dibagi sound, kita ngam-ngam masuk waktu je. Tuan-tuan kena bagi isyarat. Saya saja nak kongsikan kerana mungkin kenapa? Sebab tuan-tuan, kita ni cepat jemu dengan garis panduan yang telah ditetapkan. Biar apa sekalipun, mungkin kata COVID ini apa dan sebagainya, perencanaan dan sebagainya, Freemason lah apa tu, macam-macam. Itu semuanya tak akan berlaku tanpa izin Allah. Jadi kita kembali balik pada Allah. Memang mungkin adalah aturan-aturan itu mungkin sampai yang mengatakan bahawa ini semua ni nak merencanakan, nak menjana ekonomi, orang yang vaksin dan sebagainya. Hari ni pula timbul keluar pula video. Habis tadi taklimat balik, belum dalam kereta jam tadi tuan-tuan. Saya pun tadi nyari-nyari je. Yang pukul 6.40 baru sampai. Jadi saya kata pun dalam tu sempat juga tengok dah ada pula isu so booster ni sebagainya kan. Tuan-tuan, kita ini sekadar usaha dan ikhtiar. Selebihnya tawakal ala Allah. Kita tak perlulah pada saat dan pada ketika ini, dan bukan kepakaran kita untuk menentu nilaikan mana betul mana salah. Dan pada ketika sekarang ni pun janganlah kita ini menjadi salah seorang hamba yang suka menyalah pada orang lain.
Sebab sifat menyalah dan menyalahkan orang lain ni sifat ahli neraka. So kembali balik kita balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita serahkan segala-gala ketentuan ataupun apa sahaja keputusan ini kepada yang ahlinya. Bidang agama ada ahlinya, bidang perubatan profesional ada ahlinya dan sebagainya. Ikut mana pun orang sekarang ni tengah didoktrinkan bahawa ini perancangan ini dan sebagainya, lepas tu kena booster ni, macam-macam penyakit datang. Memang tuan-tuan, saya sendiri pun bertalu-talu orang tanya dari segi hukum dan sebagainya. Dari segi yang efek daripada booster ni pun macam-macam, tuan-tuan pun tahu. Kan ada efek ni dan sebagainya kan. Booster yang ketiga ni terutamanya. Saya dah booster pada bulan November lalu. Lama dah 2 bulan dah. Ya. Dalam banyak-banyak yang efek ni, tuan-tuan, ada juga yang jumpa pada saya, terang Ustaz, saya ni lepas booster ketiga ni Ustaz, saya ni jadi macam bionik Ustaz. Saya boleh dengar orang bising. Macam-macam ada orang bising. Oh, kamu special. Saya kata, tengok dalam bab hak yang lain tu, hak jantung lah, apalah sebagainya, kebas lah, apa, gaut lah, apa dan sebagainya. Tiba-tiba datang pula satu. Bukan gelak, bukan lawak, dia kata, sumpah Allah Ustaz, saya ada je sentiasa ada dengar orang bisik dan sebagainya. Lepas sebelum tu tak ada apa-apa Ustaz, katanya. Kan booster ke apa ke? Dia orang masuk jin ke apa ke Ustaz, katanya. Jenuh Ustaz, tuan-tuan. Jadi so dalam bab yang ni tak perlulah kita nak menatah dan sebagainya. Dan kita pun tahu bahawa booster-booster ke apa ni, yang perlu buat. Kalau tak perlu, rasa tak rasa, istikharah daripada Allah. Kita ni semuanya tentu orang buat ikut keputusan hati dan pemikiran. Ingat, kita ni lupa kita ada istikharah. Buat Islam ada solat istikharah. Nak booster ke tak nak booster, istikharah daripada Allah. Ini dah tak pernah. Bukan kata tuan-tuan, saya pun sendiri baru kita pun terjatuh, betul, mengapa kita tak ada minta pemilihan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lahnya kita menghukum orang ni orang ni dan sebagainya. Masyarakat luar ni dah jadi hakim, lebih arif, lebih hebat daripada hakim-hakim yang memang belajar bab law ni. Terutama dalam media ni sebagainya, tuan-tuan. So benda-benda yang ni dah tahu dah bahawa vaksin ini bahawa COVID ini ataupun apa pun dia punya variant, Omicron ke Delta ke apa dan sebagainya ni, semua ni kita dah kena hidup dengan mereka. Kita bukan boleh kumpul Omicron, Delta, COVID ni ubuh dalam botol ke apa, mana bukan boleh nampak, tak boleh nampak. Jagalah SOP. Kita ni orang Melayu cepat jemu. Bila ada macam ni. Tuan-tuan tak apa lagi. Saya ni pakai cermata, tengok pakai cermata. Cermata ni kalau pakai macam ni, ya Allah berkuapnya. Tak ada, udahlah. Cermata bukan ada wiper. Nak berlap-lap dan sebagainya. Jadi so memang kita kena cepat jemu. Mengapa sekarang ni wabak ni cepat? Kerana kita dah meninggalkan SOP yang ada. Inilah sebab normal baru. Ini mungkin Allah takdirkan kita di akhir sampai ke zaman-zaman yang sebenarnya membenarkan apa sahaja hadis Nabi SAW yang mengatakan bahawa akan hadir ataupun di akhir zaman akan berlaku demikian dan sebagainya. Dan salah satunya mungkin ini adalah antara puncanya dan sebagainya. Dan mungkin tekanan daripada ini juga nanti ada ekonomi dan sebagainya. Ini semuanya perencanaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. So kita sekarang ni kena redha, hidup bersamanya, jagalah SOP, tolonglah jaga. Kalau pakailah esok Cikgu Duan ada kenduri ni, pakailah. Dia yang paling raya ialah dalam radius 1 meter sekeliling kita. Kalau orang yang kita kenal sekalipun, kita pun tak boleh nak jamin, apatah lagi dan sebagainya kan. So bila tambah cuti, tambah cuti ni. Sebenarnya kes tinggi hari ni berapa? 5,000 berapa lagi? Saya tak ada baca ayat tu. Tapi semalam pun 5,522 kan, maksudnya banyak kes masih lagi sebanyak. Tadi pun doktor tadi bercakap, dia doktor di sekolah, di klinik swasta. Dia cerita tentang setiap orang yang untuk vaksin dan sebagainya. Anak dia 2 orang doktor di hospital. Anak dia 2 orang doktor di hospital. Dan ada lagi 3 ke 4 anak dia sedang ambil perubatan hafiz Al-Quran dekat Mesir.
pun masih lagi semua dalam bidang perubatan. Jadi dia bercakap dalam dasar cukup merisaukan. Ya, dia pun pakai sentiasa dalam majlis kami tu dia pakai mask dan sebagainya. Dan pakai mask tu kalau yang terbaiknya pakailah 2 lapis. Kalau yang biasa tu. Kalau yang tak biasa tu pakailah hak yang bukanlah nak promosi mask dah. Pakai yang tutup betul. Pakai yang tutup. Sama sekarang saya pun sendiri dia cepat tarik bawah kan. Pakai pun dah tak berapa nak betul kan. Jadi itu tadi di antara pesan sebab orang yang balik umrah dan sebagainya ataupun orang yang pergi umrah sebagainya. Dan jangan kerana ini kita takut nak pergi jadi tetamu Allah. Ini juga pun satu part. Kalau dulu batuk sesama ni pun orang dulu mana ada batuk sesama kan. Tapi bila batuk ada ubat batuk, ubat ikhtiarnya dan sebagainya. Akhirnya terima hakikat keadaan balik Mekah batuk. Kan standard biasa yang orang pergi haji dan sebagainya, balik haji mesti batuk. Dia jadi rukun haji yang keberapa dah tambahan. Balik batuk. Ya, sana batuk. Sebenarnya batuk tak batuk bagi saya dah tricky baik. Batuk-batuk ini datang daripada tekak dan lidah. Bermaksud sebenarnya Allah nak kifarah kita. Memang antara dosa yang paling banyak sekali lidah. Kan? Maka lama kita batuk, ya Allah, banyak Allah lah dosa akunya dengan Allah ni kan. Banyaknya kita kena muhasabah balik, kira balik dan sebagainya. So sekarang ni dengan udara pun perlu dengan takut. Ini nikmat Allah. Dengan air itu nikmat, tapi dengan air juga ada boleh jadi musibat. Dengan api, air api juga adalah nikmat, tapi dengan api juga ada musibat. So sekarang dah masuk pada udara. Udara pun dalam udara ini nikmat. Ni alhamdulillah sejuk, aircon dan sebagainya kan. Kipas dan sebagainya nikmat. Tetapi kalau udaranya yang dalam tercemar dengan kuman-kuman tertentu, maka dia jadi musibat dan sebagainya. So hakikat kita jagalah insya-Allah, mudah-mudahan. Ni kali ketiga percubaan untuk hadir insya-Allah. So alam ni kita sambunglah sikit lagi. Kalau tulis ini jilid yang ke-15, salah kitab dah saya bawa ni. Kita di sini jilid 17. Jilid 17. Tapi tak apa, tak jadi masalah. Masih lagi Bahrul Mazi. Kita menyambung lagi, masih lagi dalam bab, masih lagi di awal bab-bab ini, dan terutamanya kita sedang membicarakan nama-nama bagi hari kiamat itu sendiri yang merupakan ianya adalah satu sifat. Cepu Umar ingat lagi ke? Rasanya tidak, kita dah sampai ke nombor berapa? Nama hari kiamat yang ke berapa agak-agak? Kat Nur kita tak ada ni. Kita dah sampai ke 39. Maaf, 39. Nama hari kiamat yang ke-39 yang kita telah pada bulan lepas, iaitu Yaumul Wazni. So malam ini kita akan masuk pada nama-nama hari kiamat yang seterusnya. Ada lagi berbaki ni, rasa insya-Allah kalau aku sempat habis. Macam tak apa nak sempat juga. Banyak lagi sebab namanya terlalu banyak. Nama tu menunjukkan sifat, dan dengan nama dan sifat itu sebenarnya memberi peringatan kepada kita. Untuk yang ke-40 pada malam ni, qala Munsafni rahimahullah taala telah berkata ataupun telah menukilkan pengarang kitab, nama yang seterusnya bagi hari kiamat ialah Yaumul Haq. Yaumul Haq, iaitu hari mustahak, hari kebenaran. Kerana pada hari itu tentu mustahak ataupun kebenaran atasnya azab, dan mustahaknya ataupun padanya adanya pahala, dan ataupun dapat diketahui hakikat segala perkara yang dikerjakan di dalam dunia itu sendiri. Maksudnya masa itulah kita nak tahu dah ini kebenaran apa yang telah kita pelajari. Maka di hari kiamat itu nanti menampak, menjelaskan kepada kita apa yang telah kita dengar, kita lakukan, kita amalkan. Maka di hari kiamat itu adalah hari penentu untuk menerima pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini janji Allah. Janji Allah. Janji Allah itu sangat-sangat benar, tidak boleh nak nafikan. Janji Allah untuk orang yang melakukan kebaikan dapat pahala, maka kita nantikanlah kerana janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar untuk orang yang melakukan kejahatan, orang yang meninggalkan solat, orang yang apa sahaja, lalai dan sebagainya, banyak maksiat dan sebagainya, maka tercatatnya dosa. Maka
dosa itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti. Ada di padang mahsyar lagi dah mula untuk dapat dipertontonkan. Maka yakinlah ini janji Allah. Dan nama yang seterusnya, nama yang ke-41, tuan-tuan kira dia, Yaumul Hukmi. Yaumul Hukmi iaitu hari hukum-hukum, hari menjatuhkan hukuman. Kerana pada hari itu Allah Subhanahu Wa Taala menghukumkan dengan kita secara adil-adilnya, seadil-adilnya. Tiada siapa yang mengubah dan membatalkan akan hukumnya. Dan ada yang dalam part yang ini kita kembali balik pada ayat Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini dalam surah Yasin. Surah Yasin. Akan sampai antara maksudnya antara sampai pada ketika dan saatnya hari di mana setiap tangan-tangan kita akan menjadi saksi. Segala tubuh badan kita akan menjadi saksi. Hakim, kalau dalam dunia ini jenuh para pendakwa nak cari saksi-saksi luar, nak membuktikan bahawa ini orang ni salah sebagainya, kena cari saksi luar. Saksi lain siap angkat sumpah lagi adalah bahawasanya hari saya akan berkata benar, dan siap kata-kata saya ni akan benar-benar belaka, tidaklah kata saya ni tidak kata benar. Saya pun tak tahu lah, saya pernah dengar je sesekali dulu masa abang ni tulis intan dulu, itulah pertama, itulah yang terakhir dengar secara live. Yang lain tu dengar dalam YouTube je lah. Kena cari saksi-saksi tu, kena cari saksi nak menyatakan ya ini orang ni betul ke, orang ni salah ke sebagainya. Saksi, maklumlah saksi manusia. Saksi manusia ni kalau dia jujur maka dia akan berkata benar. Kalau dia rasa tak jujur maka tak benar, tetap akan didakwa. Maka hak yang sekarang ni orang nak beli-beli hakim dan sebagainya kerana nak elakkan dapat persaksian yang buruk, nak elak macam tu dan sebagainya. Rasuah, Tuhan yang tahu besar macam mana sekarang ni punyalah nak dapatkan kuasa semula. Untuk apa? Sebenarnya untuk nak memastikan biar orang yang menjatuhkan hukum itu dapat dengar kata-kata aku dulu. Bila mana dia ada kuasa dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Hak ni atas dunia Allah dah tunjuk kepada kita, tapi tetap juga rakyat tengok masih lagi alfa dan sebagainya. Takkan kita nak bersama dengan orang-orang ini dan sebagainya. Jadi maka dalam hakikat ini pada hari kiamat nanti Allah tak perlu dengan saksi-saksi lain. Allah perlu dengan anggota tubuh badan kita pun dah menjadi saksi. Tangan kita akan berkata, kaki kita akan berkata, jari jemari akan berkata dan sebagainya. Boleh ke berkata, mana ada mulut dan sebagainya. Kita logik akal otak kita kalau tak ada mulut, tak ada gigi, dia tak boleh bercakap, betul tak? Secara logiknya nak bercakap mesti ada mulut, ada lidah, maka dia bercakap. Tapi ada orang yang Allah bagi dia mulut, bagi lidah, tak boleh cakap, orang bisu. Jadi kita dari segi tangan nak bercakap-cakap, takkan tangan boleh bercakap-cakap. Tangan tak ada mulut dan sebagainya. Tuan-tuan kalau pegang handset tiba-tiba dia bercakap, tuan-tuan nampak ke dia bercakap ada mulut ke dia cakap? Tu datang suara, kan? Suara. Allah lebih hebat lagi teknologinya. Kalau setakat suara tu memang datang daripada orang yang ada mulut dan sebagainya. Tapi orang tu kadang-kadang duduk di Kuala Lumpur, duduk di mana-mana, anak-anak kita telefon macam tadi, tadi terima dapat telefon kan. Dapat suara-suara tu, mana datangnya? Tara macam tu hal dia. Besar telefon ni yang boleh bercakap, boleh dengar dan sebagainya. Tangan, kalau Allah nak jadikan tangan itu nak berkata-kata, apalah sangat kan. Jadi esok ini waktunya. Maka yaumul hukmi, hari menjatuhkan hukuman. Nama yang seterusnya ialah yaumul fadli, yaumul fasli, iaitu hari perceraian. Fas iaitu maksudnya pecah. Kerana pada hari itu dihukumkan bercerai penyudahan antara orang yang berbuat baik dengan orang yang buat jahat. Maksudnya orang buat baik dia akan ada kluster. Okey, bahasa sekarang orang suka gunakan kluster. Kluster orang baik, kluster orang jahat. Macam tu guna. Orang tak guna perkataan kumpulan lah. Kumpulan ni leceh lah. Kluster. Kluster ni hebat bunyinya. Padahal kan itu yang timbul kluster kayangan, kluster mahkamah dan sebagainya kan. Dia timbul macam tu. So ditempatkan, dikumpulkan. Ini maksudnya hari mahsyar ni
akan jelas terang nampak orang yang banyak buat baik, dia akan malah orang yang mula-mula akan diperlihatkan, akan nampak secara jelas di padang mahsyar adalah orang yang ini hebat ni, yang akan nampak jelas dia ni lah yang akan mula dipanggil dan dipermudahkan timbangan amalnya. Antaranya yang sebagaimana hadis kata, iaitu orang yang melakukan azan. Orang yang melakukan azan ni, dia pada mahsyar nanti Allah akan panjangkan tengkuknya. Semua dalam kepala nampak macam zirapah. Di pada mahsyar ni Allah akan panjangkan tengkuk orang yang selalu melakukan azan. Hak ni yang mudah tak apa. Di pada mahsyar nanti orang yang pandang tu ni orang yang melakukan azan, maka akan dipanggil. Dia akan dihisap dahulu. Dia akan dihisap dahulu oleh selain daripada kita. So dipermudahkan dan sebagainya. Itu pasal antara hikmah fadilat orang melakukan azan ni. Kalau orang perempuan tahu melakukan azan ni betapa hebat fadilatnya, tak merasa orang lelaki nak melakukan azan. Tapi oleh kerana part yang ini orang perempuan tak boleh, lain macam bunyi azannya. Tengok orang rumah kan. Jadi dia itu pasalnya. Ini sebagai satu simpanan. Tapi kadang-kadang kita sesama kita tengok maksud, kamulah azan. Kamulah budak betul-betul kan. Sebagainya. Bahasa betul-betul orang belakang tak tahu. So itu dari segi part yang tentu bermaksud melakukan azan. Jadi bila hari percaya orang yang buat baik ni, dia akan tempatkan orang yang banyak pahala dengan ini kluster-kluster. Dan kluster orang yang dapat pahala ni dah tentulah syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, janji Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya yang ke-43, Yaumul Jam'i. Yaumul Jam'i itu hari berhimpun. Jamak, himpun. Kita tahu solat jamak ada lagi orang tahu jimak kan. Sebenarnya maksudnya himpun. Himpun antara benda satu dihimpunkan. Maka kerana pada hari itu dihimpunkan semua manusia yang dahulu dan yang akhirnya. Yang dahulu, manusia yang paling awal sekali ialah Nabi Adam alaihi salam. So zaman Nabi Adam sehinggalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu setengah riwayat mengatakan kalaulah betul-betul orang yang mengkaji, mana datang dari dinosaur. Kalau ikut kajian dinosaur juta tahun sebelum Masihi dan sebagainya. Ya ke? Ya ke? Nabi Adam dilahirkan bila? Nanti biarlah orang cari nanti kan. Orang sejarah orang yang dia tahu Nabi Adam tu lahir, Nabi Adam tu bila kewujudannya dan sebagainya. Ada ke zaman-zaman? Kalau itulah, kalau kita pun kita wallahu alam benda macam ni dan sebagainya kan. Perak ni kita patut berbangga. Sebab di bumi Perak ni ada manusia tertua dalam dunia. Kan? Orang apa? Orang Perak apa? Perak man tu, Perak man. Pasal Perak man cakap orang putih cakap jajar tu orang juga kan. Perak man dan sebagainya kan. Tengok umur dia dan sebagainya. So nanti pada hari yang berhimpun tu sendiri, iaitu himpun kan. Masa tu baru kita tahu kamu ni bila sebenarnya. Disebut Perak man ni berapa umur kamu dan sebagainya kan. Kita wallahu taala alam, tu pengkajian. Betul dengan tidak betul mereka ada landasan dan sebagainya. Seterusnya yang ke-44, Yaumul Ba'ts. Alif lam ba ain tha. Hari kebangkitan, hari bangkit. Kerana pada hari itu dibangkitkan segala roh, maka masuk ia ke dalam tubuh semua. Maksudnya ia pada mahsyar nanti roh juga akan berhimpun dan kembali kepada batang tubuh manusia itu sendiri. Macam kita tahu dalam kubur kita akan berada di dalam alam ruh, alam kubur itu sendiri. Maka bercerainya roh dengan jasad. Tapi bila seusai, ada setengah kata seusai 7 tapak, ada kata 7 tapak dah, ada setengah mengatakan bahawa tanah telah dikambus sehingga 4 kaki ataupun beberapa kaki daripada liang lahat tu sendiri pun roh telah kembali balik pada jasad dan berada di zaman dia, di alam dia, bukan zaman, alam dia. Maka hakikatnya adalah isu soal jawab, azab kubur dan sebagainya.
Habis pada part itu, maka roh akan terpisah seketika katanya. Tapi kalau orang yang dalam azab sampailah ke hari kebangkitan. Tapi kalau orang yang dalam soleh, dia akan ditidurkan, maka roh dia akan kembali duduk di bersemayam di tempat yang terbaik, menantikan. Manakala roh, kalau orang mati syahid, roh dia berada di syurga Allah. Tapi dia tak akan duduk di dalam tubuh di syurga itu. Maksudnya orang yang mati syahid atas dunia ini, roh dia akan berkumpul di dalam syurga Allah. Tapi dia tak akan merasa batang tubuh yang mati syahid tu, dia akan tak merasa syurga lagi selagi mana belum berlakunya kiamat. Tapi rohnya dah berada dalam syurga, berada bersama-sama, dan ada yang katakan bersama dengan burung-burung hijau di jalan, duduk dalam burung-burung hijau yang duduk di dalam syurga. Allah Subhanahu Wa Taala tu hebat orang mati syahid tu. Pasal cita-cita kita kena letakkan. Yang saya dah cakap kita lalu, setiap tahun mesti betulkan cita-cita kita. Nak tahun ini aku nak mati syahid, tahun ini nak mati syahid. Jadi tuan-tuan kena cari, buka pula buku macam mana nak jadi mati syahid. Belajar pula ilmu macam mana nak mati syahid. Sebab syahid dia dah dapat janji Allah Subhanahu Wa Taala tahap tu. Sebab di padang mahsyar nanti akan dikumpulkan, disatukan balik. Ni dia kata yaumul kebangkitan. Roh itu akan masuk balik dalam tubuh jasad manusia. Seterusnya 45. Hebat itu kalau bab cerita roh bab macam tu, ada yang lebih fakih lah. Tapi saya bila baca balik kitab, Allah Akbar, besar kita ni. Itu bercita-cita tu janganlah lepas. Jangan lepas. Ya Allah, jadikanlah aku mati syahid. Ya Allah, jadikan aku mati syahid. Ya Allah. Biarlah mati tengah macam ni pun tak apa. Kita dah tahu. Mati duduk dalam bersama kita risau. Seterusnya yang ke-45, Yaumul Fathi, iaitu hari buka. Hari buka. Alif Lam Fataha. Yaumul Fathi, iaitu hari buka. Kerana sentiasa perbuatan manusia itu tertutup, tiada diketahui akan hakikatnya, maka pada hari itu semuanya akan terbuka, dan ianya adalah daripada hakikat yang sebenar. Kita ni sebenarnya tuan-tuan pun sebenarnya nampak macam saya cakap-cakap macam ni, sebenarnya bersama saya ni ada Allah masih lagi tutup aib saya. Saya pun orang muda yang ada maksiat, ada dan sebagainya, Allah tutup aib-aib kita. Tapi pada hari mahsyar nanti, kalau kita macam saya sendiri pun tak sempat bertaubat kepada Allah, na'uzubillah min zalik, ya Allah ampunkanlah dosa aku. Kalau tak sempat maka Allah akan buka aib kita. Maka itu hari di mana semua orang akan tahu, aku ni pun nak tengoklah dia ni dan sebagainya. Kita akan sampai satu ketika nanti hadis yang menunjukkan bagaimana keadaan orang berjalan kaki di padang mahsyar. Ada orang yang berjalan kaki, berjalan di padang mahsyar dengan kepala. Mana rupa orang berjalan kepala? Ini semuanya kerana kadang-kadang orang kita kenal. Kita na'uzubillah, minta lah, ya Allah janganlah aku di kalangan itu. Nanti kita akan sampai part yang tu. Sebenarnya saya pun tak sabar-sabar. Sebab bila baca tak puas tu. Kita baca, kita dapat berkongsi berkuasa puas. Dan mudah-mudahan ya Allah jadi aku ni orang yang terlindung daripada part suasana itu. Manakala ada orang yang akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam bentuk seumpama babi, ada yang dibangkitkan dalam bentuk macam-macam dan sebagainya. Na'uzubillah min zalik. Kita akan sampai pada part yang tu. Seterusnya yang ke-46, Yaumul Hizyi. Alif Lam Kha Zain Ya. Al-Khizyi, hari malu. Kerana zahir padanya segala kejahatan yang dimalukan zahirnya, maka zahir dan keaifan itu akan jadi dera jua. Kerana berhubung dengan yang demikian itu susah hati dan leceh dan hina dina. Dia sama dengan hari yang buka. Jadi konsep dia, bila dibuka kan, maka kita akan rasa malu. Malu ini bukan malu saja-saja, malu yang bersangatan malu. Maksudnya apatah lagi bila kita kumpul, ada orang yang kenal di sekeliling kita. Allahu Akbar, subhanallah. Tapi walaupun kita tahu pada hakikatnya orang dah tak cara dah. Siapa kamu, apa mu? Cuma orang terlintas, oh ini dia ni, oh ni dia ni. Macam tu je. Tapi tak boleh nak tolong. Kita tak boleh nak minta tolong kepada dia, dia pun tak boleh nak tolong kita. Malah kadang-kadang ada kalau kita ini sangkut dengan dia, dia nak hantar beban itu pada kita balik. Itu antara hak kita manusia dengan manusia tu.
Bila dia bertemu, kamu kamu pernah pukul aku, kamu pernah bully aku. Maka dia hantar beban dia. Kalau dia tak dapat ambil pahala kita, dia akan hantar dia punya beban masuk pada kita balik. Na'udzubillah min zalik. Maka dia itu pun akan, jadi itu pasal kita kena jadi orang yang baik, sentiasa berdoa kita jadi orang yang baik, dan jangan tangguh untuk melakukan kebaikan. Jangan kita fikir-fikir, esoklah aku nak mulalah zikir pada Allah SWT, aku nak zikir beristighfar 70 kali. Jangan tunggu esok, start dah malam ni, sambil-sambil dengar boleh istighfar dan sebagainya kan. Orang yang bercakap tak boleh nak beristighfar kan, tuan-tuan boleh dan sebagainya. So ini hakikat dan sebagainya. Masuk waktu berapa kan? 8.40 8.39 80 40. Ada ini masa kecederaan. Masa kecederaan. Masa kecederaan. Maaf. Ada hari ni kita ada jemputan. Ada jemputan. Garang sejuk. Garang sejuk hidangan. Sebenarnya kita masuk yang ke-47 itu. Yaumul Azmi atau Yaumul Azim. Yaumul Azim iaitu hari besar dan sangat penting. Kerana sangat besar huru-hara dan hisabnya dan balasnya. Sangat besar huru-hara ataupun besar huru-haranya dan hisabnya, tuan-tuan. Ini iaitu hari kiamat itu sendiri. Ini dalam 4 yang ini, huru-hara dan sebagainya, kita dah bincangkan sebelum ni juga kan, rasa sama ada sini. Huru-hara yang berada di padang mahsyar ini Tuhan yang tahu. Riuh rendah kita kalau ada sesuatu benda pun, kita riuh rendahnya Tuhan pun Allah kadang-kadang tak tahan dengar bising dan sebagainya. Huru-hara banjir, tengok berhari-hari tak berhenti-henti orang mengadu, orang itu, orang nyalah dan sebagainya. Ini baru huru-hara kecil dan sebagainya. Kita pun tadi tengok ada kemalangan pun, kita pun dah jadi huru-hara, dah satu minggu, dah apa hal dan sebagainya kan. Saya pun terkejut, alamak ada polis mujur pakai topi kan. Sebab jadi apa? Sepanjang kereta tadi. Tu waranya. Tuan-tuan, saya pun tadi, kita elok duduk tengah jalan. Tiba-tiba kereta terkejut, sak masuk. Geram betul saya katakan. Mujurlah kita ni. Kita ni jenis mujur. Kalau jenis memang saya ni jenis nak mencut je kan. Tapi Allahu Akbar. Lepas tu saya pun geram kan. Itu dosa juga kan. Saya pun stroke, saya masuk lagi, saya tengok dia. Apa nak salam macam tu. Tapi bukan dengar pun kan. Dia pun macam tu dia pun angkat tengah. Tengok Cina. Kan? Jadi so hakikatnya benda macam tu. Kereta tengah banyak dia buat ragam macam tu. Benda tu nak jadi huru-hara yang Tuhan tahu. Kalau berlaku macam tu, na'udzubillah min zalik. Jadi sekejap je benda-benda kereta, motor ni kejap je dan sebagainya. So nak melakukan kebaikan jangan tangguh dan sebagainya, tuan-tuan. Baru-baru ni tu abang tahu yang bagaimana kami pergi anjur ziarah masjid-masjid dan sebagainya. Tu antara nak tarik, bukanlah nak tarik, buat aktiviti anak muda dan sebagainya. Ada motor, jom kita buat manfaat dan sebagainya. Kita pun sebenarnya tak perlu tunggu motor. Kalau kita tengok pergi ziarah, hari ni kita pergi ziarah Masjid Pasir Salah, apa sejarah ada Pasir Salah. Esok balik, batu balik. Esok pergi kat Bandar. Tapi kalau Bandar, tuan-tuan, kalau tuan-tuan masuk mayang pun rasa naik bulu roma, tuan-tuan. Kami yang duduk ada di luar tahu sejarah sikit-sikit, dengar cerita Allahu Akbar. Macam, tapi dia dah jadi rasa lapang, seronok lawa pula sekarang ni. Dulu dia terpecil je, sekarang ni dari antara masjid dengan sekolah dah lawan, dah tak ada buruk. Jadi dia nak nampak cerah dan sebagainya. Dulu lagi suram, Allah mendu dan sebagainya kan. So itu semuanya ada sejarah dan sebagainya. Kalau kita pergi ada kalau masa-masa lapang, orang yang ada kelapangan dan sebagainya, pergilah untuk apa, sekurang-kurangnya menyambung lagi pahala-pahala wakaf orang terdahulu untuk ini kita yang sebagainya kan. Zaman 1868, 1890, zaman sebagainya, mereka lama tu sebagainya kan. Kita pergi, Allah sedih sayu tengok. Tapi alhamdulillah lah yang terjaga-jagalah. Cuma nak pengimarahan orang pun dah tak ada kan. Antara Pasir Jeneris dengan Bandar Tua pun dah berselang.
Semayang Jumaatnya pun dah berselang, dan kadang-kadang bukan tak dan pun semayang Jumaatnya pun kira-kira tak cukup juga bergabung kampung pun. Maka dia semayang Zuhur juga dan sebagainya kan. Jadi so itu hakikat. Jadi kita bawa, kalau ada bawa, ada anak-anak, ada anak cucu balik sesekali balik kampung, opah bawa opah nak pergi ke bandar tua. Pergi ke masjid bandar tua kenal. Ni dak Cik bawa opah pergi pasir Pulau Bangkor. Dia lain kan. Dia nak over itu kan. Jadi kalau opah ajak tu jarang anak cucu tak makbulkan kan. Dia bawa kan. Tapi kalau silap-silap, lain macam pula permintaannya budak. Tak ada. Ini apa? Dia tak buat terbiat ke ngajak awak pergi masjid ni kata kan. Masjid Bekor tu. Kalau masjid Bekor tu, peristiwanya berapa orang mati dalam masjid. Kan? Diserang hendak oleh komunis dan sebagainya. Mati di depan mimbar. Tengah sembunyi di belakang mimbar dan sebagainya. Kita pun tak tahu pun nak tahu. Tapi sejarah tu berlaku. Sejarah tu berlaku. Sampai sekarang ni, kalau orang masuk pun dia dalam macam serak-seruk, macam tu punya. Ya, bukanlah maksud kita nak merasa sangat juga, tapi sekurang-kurangnya kita bila kita sembahyang 2 rakaat dalam tu mengalir wakaf, mengalir wakaf pahala kepada orang yang terdahulu dan sebagainya. Macam ni lah ya, tuan-tuan yang menghidupkan ini wakaf orang terdahulu dan sebagainya kan, imarahkan dan sebagainya, tetap juga mendapat bahagiannya masing-masing. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini kita sampai ke 47 ya tuan-tuan ya. Kita akan sambung ke 48. Jemu ke asyik nama aja. Asyik nama aja dah bulan kan, tak habis-habis bulan. Tapi kita ikutlah disiplin kitab. Kita baca ikut kitab, bukan kita baca ikut ngobel-ngobel gitu kan. Mudah-mudahan ada manfaat pada saya juga, pada tuan-tuan, dan mudah-mudahan juga ianya menjadi suatu peringatan kepada kita semua, dan sampaikanlah kepada orang yang boleh kita sampaikan, dan perkongsian ini dan jadikan asbab kita mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu taala a'lam. Saya bukalah 1-2 soalan daripada tuan-tuan ataupun respon dan sebagainya sebelum kita tutup insya-Allah. Saya tanya. Silakan. Ini tadi yang nombor berapa ni? Nombor 47. Antara 1 dengan 47 tu. Ini matematik ni. Matematik lah ni. Dia nak berapa lama makan masa tu sampai ke itu baru yang ke-47. Hari yang dia soal jawab, hari yang apa. Berapa lama makan masa tu? Maksudnya makan masa di pada mahsyar tu sendiri. Antara 1 sampai 47. Ini namanya yang kita bicarakan ni. Sebelum tu dari segi adabnya, terima kasih dengan soalan. Ini yang kita bicara ini ialah nama-nama hari kiamat. Nama-nama hari kiamat ini juga merupakan, kita dah bicara itu, ialah sifat-sifat hari kiamat itu sendiri. Dan bukanlah satu nama itu dia ada masanya setahun. Satu lagi nama tu masa tak. Dah, dia rangkum. Hari kebangsaan dengan hari merdeka berapa bulan? Begitu sama je 31 Ogos. Nama tu dia rangkumkan. Gongzi Pacai dengan Tahun Baru Cina sama je kan. Tapi tahulah Tahun Baru Cina bahasa kita kan. Gongzi Pacai hak cara dia kan. Chinese New Year benda sama juga. Jadi dia menjadi sifat dia. Nama itu dia rangkum. Ya betul. Dah kan. Nanti kita yang apa yang berlaku sebenarnya itu antara benda yang saya nak bawakan dalam baca kitab ni. Apa yang berlaku sebenar pada hari kiamat berdasarkan hadis Nabi, itulah yang akan kita bicarakan pada habis pada tajuk-tajuk nama ni. Jadi apa yang mula akan berlaku di kiamat itu dan sebagainya. Masa tu baru kita tahu apa jarak dia dan sebagainya. Tu yang tu baru tahu. Ini baru kita baru macam kulit aja, belum sampai kulit. Bayangkanlah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Berbulan kita jumpa, belum habis cerita pasal nama aja. Begitu juga sebenarnya dari segi hakikatnya Al-Quran itu sendiri yang penuh dengan khazanah dia kan. Ayat pertama pun kita dah tak tahu makna dia. Ya, kalau ikut kan. Huruf alif ni pun nak baca 1 tahun pun tak. Alif saja tu. Betul. Baca 1 tahun pun tak lengkap. Betul. Saya pernah belajar tafsir tu. Tafsir dengan tuan guru saya di Pondok Sungai Durian dulu.
Bismillahirrahmanirrahim tu. Ba tu disyarahkan daripada lepas subuh sampai duha. Baru ba je. Belum sin, belum mim, lam ha tu dan sebagainya kan. Yang tu tinggi ilmunya. Saya tak tahap je tu. Saya kalau nak cerita pasal ba tu sekejap je. Ba tu dengan itu je kan. Jadi insya-Allah kita akan sampai pada jawapan pada abang tadi tentang bab itu apa dia, berapa lama dan sebagainya. Sebenarnya yang penting kita dari segi tahu itu ilmu, tapi yang paling menyelamatkan kita ialah amal kita. Maksudnya kita akan tahu, kita akan sampai pada bab yang tu, cuma yang selamatnya kita adalah apabila kita beramal buat baik atas ke bumi ini. Maka Allah akan janji dan Allah akan bagi janji itu, tak sebacam mana janji manusia di atas muka bumi. Allahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada lain lagi? Kalau tak ada, insya-Allah kita akan sambung nanti tuan-tuan pada bulan depan. Ini pun yang sebelum ni tahun lepas kita belajar. Lama dah tahun lepas kita belajar. Dah setahun dah kita belajar kan. Tahun ni tahun ni baru kita cerita. Insya-Allah aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu ghafurur rahim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal 'afiyata fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومعرفة بعد الموت. اللهم حوِّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya minta mohon maaf andai kata bahasa dan kasar, mudah-mudahan memberi manfaat pada saya dan kita semua. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.